Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Okey, yang sentiasa bersama kami di EBLC berkenaan dengan untuk hari ini berkaitan dengan produk. Okey, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apa khabar anda semua? Ya, saya harap kita semua sentiasa dalam keadaan yang sentiasa luar biasa baik dan sihat sejahtera bersama di samping keluarga kita. Dan untuk pengetahuan anda semua, kelas hari ini kita akan membawakan satu topik yang sangat menarik, okey, untuk kita kupas bersama. Dan okey, kita boleh lihat topik hari ini adalah berkaitan dengan Welltree Royal Ginkgo. Dan untuk kelas pada hari ini kita nak tahu sebenarnya apa itu ginkgo. Okey, mungkin ramai di luar sana belum tahu. Jadi malam ni kita nak tahu lebih lanjut. Dan kemudian seterusnya kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya ginkgo ini memberikan manfaat kepada kesihatan kita. Dan kita nak ambil sesuatu produk itu, kita nak tahu apa manfaatnya kepada kesihatan. Dan seterusnya kita nak tahu juga mengapa kita perlu memilih Royal Ginkgo dari CNI dan apa keistimewaannya dan siapa yang sesuai untuk mengamalkannya. Dan untuk kita kupas topik kita pada malam hari ini berkaitan dengan Royal Ginkgo, saya tidak kesorangan. Bersama saya ada Perunding Kanan Pemakanan Cik Mazla Ibrahim. Bersama kami ada 3 orang insan yang luar biasa, iaitu Ruby Agency Manager Zahrah binti Yatim, Ruby Agency Manager Zainab binti Amil Hamzah dan juga Agency Manager Atira binti Zulkifli. Nanti kita akan bersama dengan mereka. Tapi sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, okey, sebagai peringatan kepada kita semua, pastikan video dibuka dan mikrofon ditutup. Okey, untuk anda yang mungkin mengalami permasalahan connection ataupun line yang tidak kuat, boleh tutup sementara video, tapi pastikan mikrofon anda ditutup supaya perjalanan kelas pada malam hari ini berjalan lancar. Dan yang keduanya, sila rename nama anda jika nama akaun bukan nama sebenar anda disertai dengan lokasi anda supaya memudahkan kami untuk tujuan pendaftaran. Dan sepanjang kita menjalankan sesi kelas berkenaan dengan Royal Ginkgo ini, jika anda ada sebarang pertanyaan, soalan dibolehkan melalui ruangan chat. Jadi jangan segan atau bagaimanapun, type saja soalan anda di ruangan chat, nanti kami akan kupas lebih lanjut berkenaan dengan soalan anda. Okey, seterusnya sebelum kita kupas berkenaan dengan Royal Ginkgo, saya ada pengumuman yang ingin saya beritahukan kepada anda semua berkenaan dengan cabaran promo Pasti Jadi yang berlangsung dari 30 Jun yang lalu sehingga hari semalam 12 Julai 2021. Posting ini berkaitan dengan posting di FB anda berkaitan dengan produk pilihan, iaitu disertai dengan hashtag EBLC20 dan sangat memberangsangkan penyertaan pada kali ini. Namun begitu kita tak dapat jumlah like yang banyak. Jadi untuk malam ini saya ingin mengumumkan 2 orang pemenang untuk cabaran promo Pasti Jadi ini, iaitu pemenang pertama jatuh kepada Encik Harry Potter yang membawa pulang Up Gourmet Coffee. Tahniah kepada beliau. Dan yang kedua, untuk mendapatkan hadiah sagu hati, tahniah kepada Aulia Lia yang memenangi Up Suri Coffee. Jadi tahniah kepada anda berdua, dan kepada anda yang lain mungkin terlepas peluang pada cabaran yang lalu, nantikan cabaran daripada EBLC pada sesi yang lainnya. Baik, okey. Jadi tahniah kepada 2 pemenang. Dan sekarang tibalah masanya untuk kita kupas lebih lanjut berkenaan dengan Royal Ginkgo. Jadi untuk kita kupas bersama, saya ingin berjemput Perunding Kanan Pemakanan kita, Senior Nutrition Consultant dari CNI yang berpengalaman luas berkenaan dengan produk-produk kesihatan CNI dan juga pemakanan nutrisi. Okey, saya ingin jemput Cik Mazla Ibrahim.
Assalamualaikum Encik Mazlan. Okey. Assalamualaikum kepada Dr. Zaidi. Juga Dr. Zaidi, apa khabar? Alhamdulillah, luar biasa baik. Alhamdulillah, kita sama-sama. Ya. Pada malam ini saya begitu seronok jugalah. Kita ramai juga yang pada malam ini berserta. Saya berterima kasih kepada anda kerana ikut serta satu majlis ilmu yang berkongsi tentang produk. Itu memang kita sebagai orang kata tu, bila kita nak berniaga juga, kita pastinya perlu ada ilmu. Kita kena tahu tentang produk. Kerana apabila kita tidak tahu tentang ilmu, kita tidak begitu yakin untuk bercerita. Orang tanya, kita susah nak jawab. Jadi majlis seperti inilah boleh kita mengupas pertanyaan-pertanyaan, soalan-soalan daripada anda mungkin yang mahu ingin bertanya. Tapi Encik Zaidi atau Dr. Zaidi, saya seronok tadi permulaan di dalam chat ni. Saya ada satu CBO kita, AM atau Puan Sumaya. Belum kita cakap apa, dia cakap perkongsian yang sangat terbaik. Wah, tak perlu cakap lah macam ini. Itu yang dituliskan di dalam chat box tu. Jadi untuk malam ini, yes, di dalam siri Well3, kita ada produk dinamakan Royal Ginkgo. So untuk Royal Ginkgo ni, mungkin anda tertanya-tanya, memang produk ni memang lama telah ada di dalam pasaran. Kerana keunikan produk ini dan kesan dia yang bagus, jadinya kita nampak permintaan tentang produk ini memang masih lagi orang kata tu high demand. Jadi daripada sini kita nak kupas sedikit lah. Tadi kata Dr. Zaidi, okey, apa mungkin anda nak tahu apa itu ginkgo? Okey, ginkgo, nama dia ginkgo biloba ni sebenarnya adalah pokok, ya, di mana tempat asalnya adalah di negara China. Kemudian dia besarkanlah daripada negara China ketika pelayaran jadi benihnya ditanam di merata-rata. Okey, permulaannya negara asal adalah di China. Jadinya ia telah pun tumbuh lebih daripada beribu-ribu tahun dan banyak juga, ya, banyak kegunaan dia. Jadinya untuk perubatan China, kebanyakan ginkgo ini mereka mengambil biji ginkgo itu, ya, dan juga untuk ambil juga daun. Tetapi perubatan dan kajian moden, ya, sebelah barat, jadi herba ini yang dipelajari ataupun kajian yang dibuat hanya daripada daun, okey, daripada daun. So jadi itu satu perkara yang kita kena. Dan apabila kita lihat mereka daripada kajian ini, mereka akan ambil ekstrak daripada daun ginkgo tersebut. Okey, itu satu cerita tentang ginkgo. Kemudian kalau kita nak ini, sebenarnya permulaan pokok ginkgo ini sudah ada wujud lebih daripada 250 juta tahun yang lepas. Maknanya kira dah macam zaman purba-purba dah ada pokok ginkgo ni. Jadinya kalau kadang-kadang bila orang masa tamadun macam orang arkeologi tu kan, dia akan cari bahan-bahan yang sudah lama kemudian terlekat, katakanlah dinosaur punya tulang terlekat dekat batu, dia ketuk-ketuk, dia panggil fosil, ya, itu dia panggil fosil. Tetapi ginkgo ini digelarkan the living fossil. Kenapa? Kerana dia boleh hidup begitu lama sekali. Jadinya dia punya asal pokoknya 250 juta tahun yang lepas. Itu dipanggil, maknanya fosil yang hidup. Sampai sekarang pun pokok sini masih juga ada kan. Jadinya itu satu perbiasaan tentang ginkgo ini. Kedua, pokok ni memang jenis kayu yang keras. Maknanya dia kuat sangat. Jadi kayunya dibuat untuk buat perabot. Di China untuk istana-istana China zaman purba dulu, dan juga tempat-tempat macam orang kata tu tempat berhala juga di negara China menggunakan pokok ginkgo ni. Ya. Kemudian kalau kita lihat pokok ginkgo ni, dia banyak ditanam sekarang ni. Kalau di China dia banyak tanam sebagai pokok di tepi jalan. Okey, kenapa? Kerana pokok ni besar, ya, dan ianya mempunyai akar yang kuat dan ianya begitu bertahan tentang cuaca. Okay, kalau cuaca sejuk pun
dia boleh lawan cuaca panas yang panas pun. Dia pun masih lagi okey. Ini pokok jingko. Jadi kedua, kalau kena air masin pun dia okey. Apa jenis tanah pun ditanam pun dia okey. Kemudian kalau ada penyakit yang diserang, virus ke ataupun parasite ataupun kulat yang menyerang kepada pokok ini, jadinya takluk kerana dia begitu dia begitu kuat. Okay? Dan selain juga dia amat, kalau macam adalah macam binatang nak makan susah pokok ni, macam binatang-binatang orang kata tu yang merosakkan, dan juga untuk pencemaran. Di China juga pokok jingko ini digunakan untuk membantu dalam tu, untuk membantu dalam pencemaran juga. Jadi daripada sini, ini antara maknanya nampak pokok ni memang kuat. Selain dia tahan lama, dia umur dia panjang, ya. Jadi dia kuat. Dan untuk, saya rasa mungkin anda daripada anda pernah mendengar cerita ni bahawa pokok jingko merupakan pokok yang pertama yang dapat tumbuh balik semula selepas bom atom di Hiroshima. Okey, bom atom di Hiroshima itu dapat. Kenapa begitu? Ketika, bayangkanlah bila ada bom atom, nuclear explosion ni, dia akan menyebabkan radiasi. Jadi pokok-pokok akan mati semua sekali. Tetapi pokok jingko ini dapat tumbuh, mudahnya cepat membesar. So pokok lain sudah ini. Jadi menunjukkan kekuatan pokok jingko ini. So kalau nak katakan lagi, kita cerita tentang ni. Sekarang ni untuk jingko memang banyak digunakan sebagai, orang kata, pokok yang ada mempunyai nilai-nilai perubatan, ya, kerana ia mempunyai bahan dinamakan ginkgolide, dan terutamanya antara sampai sekarang ni di Eropah dia merupakan antara produk yang best selling herba atau herba yang mempunyai penjualan yang tinggi di Eropah. Okay. Dan seterusnya, pencerita tentang jingko ni, kalau anda nampak pokok jingko, daun dia, anda nak gigit tak boleh. Sebabnya daun jingko secara mentah ataupun juga biji jingko secara mentah kita tak boleh makan. Sebabnya dia beracun. Kalau nak makan, mungkin susah juga nak cerita dia, mana dia beracun. Dan pokok ini juga dipanggil pokok awet muda. Sebab apa? Satu pokok boleh hidup sehingga 3,000 tahun. Panjang kan? Panjang. So lah itulah dia kekuatan ataupun keistimewaan pokok jingko. Dan untuk nilai perubatannya banyak untuk secara perubatan yang kajian menggunakan perubatan moden, dia mengkaji tentang daun dia. So now kita cerita tentang ini, kita nak tahu pula khasiat jingko. Jadi khasiat jingko ni saya mungkin pecahkan kepada berapa, mungkin di antara ni perkongsian nanti kita mungkin kasih break sedikit lah. Mungkin anda nampak saya panjang sangat, mungkin terlalu boring. Jadinya kita nanti ada masa untuk anda masa tengah dalam chat, tapi nanti saya akan break sekejap dan kemudian kita akan baca, ya, baca ini, dan kemudian persoalan-persoalan anda kita akan cuba jawab. Sekiranya tak dapat jawab, nanti kita cek dan kemudian kita akan pergi kepada anda semula. Okey, pertama sekali, dia ada 3 perkara tentang daun jingko ni yang melalui perubatan, melalui kajian, dia ada 3 keistimewaan ataupun pentingnya ni tentang jingko ni. Pertama, daun dia mempunyai kuasa antioksida yang tinggi. Okay. Jadi daripada gabungan ni, satu, antioksida yang tinggi. Kedua, gabungan juga dalam jingko ini, dia mempunyai kesan ataupun ciri anti-inflamasi. So ini kedua. Dan ketiga, daun jingko ini, dia ada mempunyai, ekstrak jingko ini mempunyai fungsi untuk melancarkan peredaran darah. So 3 kombinasi ini. Jadi 3 kombinasi ini akan membantu banyak masalah-masalah. Jadi kita kupas satu persatu. Jadi kita cerita pasal antioksidan ni. Kerana jingko ni dia mengandungi jumlah yang tinggi kadar flavonoid dan terpenoids. Jadi itu bahan
bahan yang mempunyai kesan antioksidan yang amat tinggi. So jadinya mungkin nak kata, wah, baru saya tahu ginkgo ada antioksidan juga. Sebelum ni selalu dengar prune berry, kadang-kadang dengar tentang ecstasy, kadang-kadang dengar tentang noni juice ada antioksidan. Apa lagi banyak juga produk dalam CNN yang ada mempunyai fungsi antioksidan. Ginkgo juga mempunyai antioksidan. Okey, nak kita cerita bagaimana pula antioksidan ni akan membantu kita dalam badan. Sebenarnya antioksidan, anda akan berkait mendengar cerita sama juga perkataannya adalah radikal bebas. Radikal bebas ini dia akan masuk ke dalam badan kita ya melalui banyak benda, disebabkan oleh banyak benda. Mungkin pencemaran, makanan-makanan yang tidak begitu bagus, ya. Keadaan seperti pelbagai cara lifestyle yang tidak pun, jadi keadaan ini akan masuk. Jadi radikal bebas ni bila dia masuk dalam badan kita, apa yang dia buat? Dia akan menyerang sel-sel badan. Jadi bila kita mengambil produk-produk yang mempunyai antioksidan yang tinggi, dia akan meneutraliskan atau meneutralkan keadaan radikal bebas itu. Jadinya radikal bebas tak akan sempat nak attack kita punya sel-sel. Jadi kenapa? Antioksidan ni akan meneutralkan radikal bebas. So the more sekarang ni, pada zaman sekarang, bila kita ambil banyak antioksidan, dia akan membantu kita. Kerana radikal bebas ini, dia akan menyebabkan badan kita, akan menyebabkan tisu-tisu yang sihat itu akan dirosakkan. Itu radikal bebas. Dan apabila tisu dirosakkan, dia akan menyebabkan orang kata tu aging tu, ataupun kita nak berubah menjadi tua tu makin cepat. Itu satu. Kedua juga dia boleh menyebabkan masalah, menyebabkan kerosakan dalam itu, menyebabkan penyakit juga dalam badan kita. Penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang kata tu tidak berjangkit, yang berkaitan dengan orang kata tu chronic diseases, chronic disease. So itu adalah yang disebabkan, banyak juga boleh menyebabkan adalah disebabkan radikal bebas. So antioksidan itu tinggi. So daripada antioksidan itu tinggi juga, dari salah satu daripada ginkgo ini fungsinya adalah untuk membantu anda untuk melawan radikal bebas. Okey, kedua, tentang anti-inflamasi. Anti-inflamasi. Okey, banyak juga anda dengar tentang produk CNI yang mempunyai fungsi anti-inflamasi. Sebenarnya inflamasi, maksudnya inflamasi ini adalah kesan ataupun tindak balas badan kita apabila terjadinya suatu kecederaan kepada badan ataupun ada bahan asing yang masuk dalam badan. So reaction badan kita ni dia akan membengkak, dia jadi inflame, membengkak. Kenapa? Dia nak try protect. So bila dia dalam inflamasi ini, dia akan trigger juga kita punya sistem imun untuk melawan jangkitan tersebut ataupun untuk melawan tempat-tempat yang masuk oleh foreign object ataupun kesan-kesan daripada ini. So daripada sini, ya, ginkgo ini mempunyai tadi inflamasi, kan, maknanya ada bengkak. Jadinya untuk ginkgo ini dia anti-inflamasi. So dia akan mengecutkan atau mengurangkan kesan bengkak ini. So itu ginkgo punya fungsi yang kedua. So daripada sini, kan, kita dapati bahawa kronik ataupun penyakit kronik ini dia akan juga menyebabkan untuk trigger kesan-kesan inflamasi. Contohnya apa yang kita kata kesan-kesan inflamasi yang disebabkan masalah penyakit kronik. Contohnya lah antaranya adalah arthritis. Ya, arthritis memang senang membuatkan kita punya sendi-sendi kita bengkak. Juga kanser juga. So badan ada certain sel-sel kita akan membengkak. Jadinya di mana di kanser itu berlaku. Contohnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung. Penyakit yang mungkin kesan daripada angin ahma juga. So inflamasi, penyakit yang disebabkan oleh kronik ini akan menyebabkan. Ya. Jadi ginkgo ni dia ada dalam kajian menunjukkan marker ataupun tanda sama ada apabila ada satu kajian menekan ginkgo extract ini dapat membantu mengurangkan
tanda-tanda inflamasi di dalam badan manusia dan juga kerana kajian itu dibuat untuk manusia dan juga untuk haiwan. So inflammation itu dapat dikurangkan apabila ambil ginkgo. So ini kedua. Jadi anda sudah nampak fungsi inflamasi dengan antioksidan. So antara ketiga pula. Ketiga ini adalah fungsi di mana selalu kita cakap bila ambil ginkgo maknanya membantu melancarkan peredaran darah. Okay? Melancarkan peredaran darah. Jadi untuk mengancam peredaran darah banyak juga produk kita yang ada dalam membantu melancarkan peredaran darah. Selalu CBO bertanya saya, okey, omega 3 dengan ginkgo, dua-dua melancarkan peredaran darah tak? Yes, dua-dua melancarkan peredaran darah. Dua-dua ni macam mana dia nak kaitkan? Sebenarnya fungsi dia nak dekat sama. Sebab dia ada anti-inflammation, dia ada blood thinning property. Okay. Tetapi apa yang saya selalu nak membezakan antara omega 3 dengan ginkgo, mengikut bila saya nak memperkenalkan atau berkongsi dengan orang, saya lihat tentang pengaliran darah tersebut kan. Jadinya apabila membantu untuk jantung, untuk heart yang dekat dengan jantung ni, jantung, lebih kepada saya tekankan kepada omega 3. Omega 3. Dan juga anda tahu bahawa omega 3 ini mempunyai fungsi untuk EPA dan DHA. DHA untuk otak pula. Okey. So jadinya berkaitan antara jantung dan juga otak. Itu omega 3. Tapi kalau saya akan untuk ginkgo ni, saya akan position dia untuk melancarkan peredaran darah, saluran darah yang halus, yang jauh daripada jantung kita. Jauh. So jadi anda lihat anda punya badan, tubuh badan, mana organ-organ yang jauh daripada jantung dah. Jadinya bila anda sudah fikir dekat situ dan anda kata ini kemungkinan organ saya yang ini yang bagus untuk bagus saya ambil untuk membantu ginkgo membantu dalam organ saya ini. So jadinya dia adalah untuk membantu saluran darah yang halus yang lebih jauh daripada jantung. Tetapi tak semestinya saya tak kata yang dia tak bagus untuk jantung. So untuk membezakan, jadinya lebih jauh, jadinya saluran darah tu lebih halus, jadinya ginkgo dapat membantu. Okay. Now, macam mana ginkgo dapat membantu dalam pengaliran darah? Okay, saya kongsikan 3 cara. 3 cara ginkgo ini membantu untuk melancarkan peredaran darah. Satu, dia ada mempunyai kuasa ataupun bahan yang meningkat dalam apabila ambil ginkgo, jadinya darah kita ni ada mempunyai bahan yang dinamakan nitric oxide. Nitric oxide ni dia punya adalah bahan yang bertanggungjawab untuk membesarkan saluran darah. Okay, membesarkan. So ini satu fungsi yang pertama, bagaimana ginkgo dapat membantu melancarkan peredaran darah. Dia besarkan, dia besarkan. Untuk saluran darah yang halus tu dia dibesarkan. Jadi daripada sini, jadi bila saluran tu sudah dapat besar, jadi darah senang untuk mengalir. Okay. Sebab itu ramai juga yang ada mempunyai kesan-kesan positif kalau orang itu mempunyai blood pressure ataupun tekanan darah tinggi. Bila orang mempunyai tekanan darah tinggi, banyak juga yang makan ginkgo tersebut, Roy ginkgo CNI. Jadinya fungsinya adalah untuk membesarkan, untuk dilatekan ataupun membesarkan rongga saluran darah tersebut. Okay. Dia punya. So itu satu pertama, fungsi dia. So fungsi kedua, apa dia? Adalah ginkgo ni juga ada mempunyai fungsi untuk mencairkan darah. Mencairkan darah. So dah tadi membesarkan saluran darah, ini dapat mencairkan darah. Bila darah itu cair, dia akan senang lagi untuk lancar. Ini fungsi kedua, bagaimana dia dapat membantu untuk melancarkan peredaran darah. Cara ketiga, tadi kedua sudah tahu, satu, kedua. So ketiga adalah dia mempunyai bahan lactone ginkgo. Lactone ginkgo ini fungsinya adalah bahan yang dinamakan platelet activation factor ataupun PAF
yang mana ia mencegah penggumpalan platelet. Okey. Anda tahu what is platelet? Okey, platelet saya rasa mungkin ada di antara anda yang tahu, mungkin ada yang mahukan saya kongsikan. Okey, platelet ni adalah bahan yang ada dalam darah kita. Bila kita luka, kita luka, darah kita mengalir, kemudian dia akan membekukan darah. So jadinya untuk memastikan darah itu tidak terus mengalir, kita keluar darah banyak pun dangerous juga kan. Jadinya platelet itu amat penting. Okey. So, jadi platelet ini, kalau terlalu tinggi, maknanya terlalu pekat lah, kadar yang tinggi, dia juga tidak bagus. Dia akan membuatkan darah beku. So jadinya akan membuatkan tempat-tempat akan tersumbat. Jadinya lakton ginkgo di dalam ginkgo ini akan membantu mencegah penggumpalan platelet, maknanya menghalang pembekuan darah ini. So ini adalah fungsi ketiga bagaimana darah dapat berjalan dengan lebih lancar. Okay? So jadinya kombinasi antara antioksidan, anti-inflamasi dan juga bagaimana dia dapat melancarkan peredaran darah tadi. Okay? So now kita dapatilah kalau dia sudah melancarkan peredaran darah, banyak penyakit ataupun simptom-simptom yang berkaitan dengan darah tidak lancar boleh dibantu dengan Royal Ginkgo. Boleh dibantu dengan Royal Ginkgo. So antaranya, kita cerita pula. Pengaliran darah tidak lancar, jadinya dia akan menyebabkan masalah untuk darah ke otak. So jadi kesan apabila darah tidak lancar ke otak, dia akan menyebabkan satu permasalahan. Permasalahan juga ini adalah disebabkan masalah mental ataupun minda. Salah satu daripada masalah ini boleh dikaitkan dengan masalah yang katakan tentang Alzheimer ataupun penyakit nyali ataupun demensia, yang mana penyakit lupa ni. Jadinya daripada sini, ini disebabkan tiga perkara. Jadi tiga ni. Mungkin inflamasi akan berlaku, mungkin radikal bebas menyerang otak, dan juga mungkin darah tidak lancar. So bila tiga ini kita ada kesan bila ginkgo kita ambil, jadi masalah-masalah tentang nyanyuk, demensia, dan juga apa lagi? Contohnya adalah macam rasa perasaan stres, mungkin juga tekanan, because kita tahu tadi antioksidan dia akan mengurangkan oxidative stress. Anxiety, rasa risau, macam bimbang, the kind of feeling tentang itu. Dan selain juga daripada keadaan seperti ini, mungkin juga dia akan membantu di dalam keadaan untuk melancarkan peredaran darah ini. Tetapi apabila keadaan ginkgo ini untuk masalah pesakit yang ada masalah nyanyuk dan sebagainya, dia tidak boleh cepatlah. Saya kena beritahu juga lah, kajian boleh menunjukkan antara 1 tahun makan dengan ginkgo baru ada kesan. So jangan pula nanti esok nak makan ginkgo sebab apa? Tadi kata boleh ingat boleh selesaikan masalah nyanyuk. So because kita tahu bahawa ini adalah produk makanan kesihatan. So itu yang kita tekankan apabila kita bercerita tentang bagaimana ia dapat ni, selain daripada contohnya anda kemurungan pun boleh kita ni. Kenapa? Apa yang berlaku adalah kemurungan ini bila stres hormon tinggi. So jadi kita bertahu bahawa antioksidan dia akan mengurangkan oxidative stress. So jadi kegabungan di antara ini. So now jadinya masalah yang berkaitan dengan mental ataupun minda tadi. Kedua, seterusnya, saya 1, 2, 3, 4. So ini yang kelima. So kelima adalah bagaimana ginkgo membantu untuk fungsi otak. Fungsi otak. Kerana again, antioksidan, anti-inflamasi dan juga untuk membantu melancarkan peredaran darah, dia akan membantu pertama sekali meningkatkan daya ingatan. Daya ingatan. So, jadinya kalau anda sudah start lupa, anda boleh ambil ginkgo. Kedua, fokus.
kita dapati ramai sekarang ini yang kurang kuasa fokus, terutama apabila banyak kita dedahkan kepada anak-anak dengan gadget-gadget. So jadinya actually Ginkgo can help on that jugalah untuk fokus. Ketiga adalah attention span ataupun orang kata tu bila kita ada daya tumpuan tu adalah akan lebih lama. Ginkgo dapat membantu dalam hal ini. So inilah cara bagaimana dia meningkatkan fungsi otak. Okay. Itu yang kelima. Okey, apa lagi? So now adalah yang keenam. Okey, yang keenam adalah kerana pengaliran antioksidan. Anda kena tahu 3 perkara yang daripada ginkgo adalah antioksidan, anti-inflammation dan juga untuk blood circulation. Jadinya daripada tadi kita cerita pasal otak dan ini yang keenam adalah dia membantu untuk mata kita. Okay. Kenapa? Mata kita pun jauh daripada jantung kita kan. Mata jauh daripada jantung, jadinya apabila mata jauh daripada jantung dan dalam mata ini dia banyak saluran darah yang halus. So jadi that is how juga ginkgo boleh membantu. Jadi bagaimana dia membantu? Antaranya adalah mereka yang mempunyai masalah glaukoma. Tapi pada glaukoma pada stage yang awal lah. Ya. Jadi masalah tentang glaukoma. Ya. Kemudian juga kerana 3 perkara. Jadinya untuk antioksidan di mata. Jadinya dia akan repair kerana oksidasi yang ada di mata itu akan repair dan juga blood flow. Tadi dan anti-inflammation. Dan kedua tadi tentang glaukoma, kedua adalah tentang masalah rabun disebabkan umur. Umur sudah meningkat, makin lama makin rabun. So bila anda dalam stage nak ke situ, jadinya ginkgo amat penting. Itu bagaimana dia membantu untuk kesihatan mata. Dan terakhir, jadi satu tadi tentang glaukoma, kedua adalah rabun disebabkan umur yang sudah meningkat, dan ketiga adalah bagi masalah pesakit kencing manis yang mana sudah start nak kena attack mata, dipanggil retinopati, mana sudah start rosak mata kat situ. So ginkgo masa awal memang you kena, kalau you ambil memang bagus bagi keadaan sendiri. So tiga kesan ataupun 3 cara bagaimana ginkgo membantu dalam kesihatan mata. So saya kongsikan ini adalah ginkgo. Anda mungkin sudah nampak juga ada yang sudah pernah ambil ginkgo. So kalau kita nampak ginkgo ni yang ada di dalam siap ini adalah bentuk tablet. Bentuk tablet. So mungkin ada yang tak pernah makan ginkgo. Jadinya pada ni kecil aje. Tablet dia kecil aje. Tabletnya kecil, banyak, very kecil. Okay. So now daripada sini tentang mata, saya ingin kongsikan. Kerana saya nak break sedikit tentang perkongsian saya. Saya nak ceritakan tentang saya punya feedback sendirilah. Okay. Saya ni adalah seorang yang rabun jauh. Rabun jauh, jadi kena pakai cermin mata untuk rabun jauh. Tetapi apa yang berlaku adalah bila kita rabun jauh, lama-lama bila kita meningkat umur, jadinya bila kita type yang dekat ini, dia tak boleh nampak. Dia kena tarik untuk kita baca dan sebagainya. Sebab spectacle itu ataupun itu adalah untuk rabun jauh. Jadi apa yang saya selalu buat, sebab saya ni kerana tak suka pakai spek, saya pakai contact lens. So contact lens saya ni kena perlu dalam yang lensa yang multifocal. Multifocal maknanya boleh nampak jauh dan boleh nampak dekat. Okay. Start tahun lepas, apabila start PKP, di mana kita untuk dalam syarikat pun kita kena start tengok komputer, kita meeting melalui komputer, kita training melalui komputer. Start tahun lepas, saya nampak mata saya ni start kabur. Maksudnya menggunakan contact lens, tak boleh nak, makin lama kita tak boleh baca. Jauh boleh nampak lah sebab saya pakai contact lens untuk jauh. Yang dekat ni makin kurang, makin lama makin susah nak baca. Actually mula tak perasan. Daripada lepas tu mula okey, apa ni dia dah makin slow. Tahun ni saya dah rasa something not right lah. Apa yang rasanya saya
Saya rasa, jadinya saya sudah tak ambil ginkgo sebanyak yang selalunya. Okay. Jadinya saya start sebulan yang lepas. Okay. Saya makan ginkgo pagi 2 sebelum breakfast, 2 tablet dan selepas nak tidur 2 tablet. So selepas 2 bulan ni saya mengamalkan, jadi pada jumlah yang dosage yang tinggi maksudnya selalunya mungkin sikit, jadinya yang ini saya ambil 2, maknanya 4 tablet satu hari. Saya nampak kesannya memang ketara dalam 1 bulan. Boleh nampak pembacaan balik semula. So alhamdulillah, saya syukur kepada Allah kerana memberi salin balik salin mata. Kerana susah juga kan kita nak type, nak tulis dan sebagainya. Itu perkongsian saya tentang kenapa saya begitu yakin tentang ginkgo ini. Dia merupakan produk yang saya memang selepas ini memang kata tak boleh nak lepaskan sebab saya dah experience dekat sini ya. Jadi untuk itu mungkin Dr. Zaidi kita break sekejap. Mungkin ada yang ingin bantu. Ada soalan-soalan yang berkaitan dengan ginkgo? Dengan ataupun sakit lain? Okey, saya lihat ada ramai yang bertanya di ruangan chat ini. Okey. Ada dua orang yang bertanyakan dengan cara pemakanan Cik Mazlah. Alright, mungkin kalau untuk cara pemakanan kita cerita sebelah akhir nanti supaya cara pemakanan ni adalah mungkin kita akan cerita tentang pertama manfaat dia dan kemudian kenapa pula yang punya ginkgo dan kemudian baru kita cerita tentang cara pemakanan dia. Boleh ya? Okey, baik. Jadi anda yang bertanya tu tunggu kejap. Nanti kita akan kembali dengan soalan anda di akhir nanti. Penerangan daripada Cik Mazlah. Kemudian seterusnya Cik Mazlah, ada yang dua orang yang bertanya, Muhammad Safri dan juga kawan kita ini berkenaan dengan mata. Sumah Yahya berkenaan dengan rabun dan juga rabun silau. Adakah ginkgo membantu? Okey. Good sebab saya memang silau saya memang tinggi. Tapi untuk silau saya nampak ada kurang sedikit. Maksudnya dia punya bila dia cahaya terutama belah malam nak drive. Dulu memang rasa memang susah nak drive malam. So kalau kita amalkan dosage yang tinggi, so silau tu akan kurang. Tapi tak bermakna dihilang teruslah. Silau tu masih ada tapi dia akan reduce. So itu untuk Sumayya lah. Jadinya rabun kalau kita meningkat umur, tadi seperti yang saya beritahu, kalau rabun yang disebabkan untuk meningkat umur pun boleh kita bantu kerana disebabkan oleh satu tadi adalah kesan tadi tentang antioksidan dan juga pengaliran darah. Okey. Boleh ya? Okey. Okay, baik. Jadi itu adalah memang sesuai untuk amalkan kerana dia boleh mengurangkan kesan daripada rabun ataupun silau. Okey, seterusnya soalan yang berkaitan, adakah daripada Sylvia Kirau, adakah ginkgo ni sesuai untuk gout yang berterusan? Adakah gout yang berterusan? Okey. Kita lihat tentang kita pemakanan kita dan kita kena tahu juga tentang apa yang menyebabkan gout. Biasanya gout ni disebabkan kita mengambil makanan yang tinggi purin. So purin sejenis protein yang terdapat banyak di dalam, contohnya makanan laut lah, sardin, ikan bilis, ada jenis kekacang yang ada dan kemudian mungkin ada cauliflower beberapa jenis sayuran. Ini adalah makanan yang ada tinggi purin. So itu satu. So apa dia akan menyebabkan proses sebenarnya kalau badan kita okey, jadinya tak ada masalah. Tetapi apabila buah pinggang kita nak rosak, jadinya dia tak dapat proses. Jadi dia tak dapat proses ni, jadinya ianya patutnya keluar melalui air kencing. Bahan-bahan yang tak perlukan itu keluar melalui air kencing. Tetapi kerana proses filter tu tak bagus sudah dalam badan kita, jadinya apa yang berlaku adalah dia akan menjadi uric acid dan uric acid ini akan terkumpul di sendi-sendi. So jadinya itu dia punya sebab. So kita kena tahu tentang apa yang menyebabkan gout. So adakah ginkgo dapat bantu? Okey. Ginkgo dapat bantu dalam melancarkan peredaran darah. Tetapi pada saya, kita kena cari produk yang membantu untuk detoksifikasi, untuk menguraikan ataupun untuk memecahkan uric acid ini.
So kombinasi yang saya akan rekomenkan will be LEAF ataupun enzim gabungkan dengan neogenic. So jadinya kalau you kata nak ambil raw ginkgo, saya akan kata tolak tepi ginkgo dulu, ambil LEF ataupun life enzyme dan juga neogenic. Sebab apa? Satu, dapat memecahkan, sebab enzim dapat menguraikan, memecahkan uric acid tersebut, dan untuk neogenic dia menyerap. Untuk keluarkan uric acid tu daripada sendi-sendi kita. So, ada lagi? Okey, baik. Saya harap jelas penerangan daripada Cik Mazlah berkaitan dengan gout. Okey. Seterusnya Cik Mazlah ada satu soalan berkaitan dengan thalassemia. Oh, thalassemia. Ini saya kena kasih kepada Dr. Zaidi lah. Sebab apa? Thalassemia adalah penyakit blood disorder, tapi part of like, kalau orang kata tu a bit of like cancer jugalah. So adakah dia bagus untuk ginkgo? Saya would say that ada in terms of sebagai orang kata tu, sebab ginkgo dia ada kesan anti radang yang juga dia tidak kata anti cancer lah. So it's cancer protection. So bila cancer tu sudah ada, saya lebih kata kita cari produk yang dapat untuk memulihkan. So LAF, DMG dan juga Royal Jelly. Lebih kepada produk-produk yang mempunyai fungsi-fungsi yang lebih better lah daripada ginkgo. Baik. Okey, terima kasih Cik Mazlah. Dan boleh kita beberapa soalan lagi. Ada yang menarik juga di sini. Tadi Cik Mazlah ada sebut berkaitan dengan omega. Adakah ginkgo dan omega boleh diambil dalam masa yang sama? Okay, mengikut pada saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk ambil pada masa yang sama. So jadinya cuma kita dapati tentang permasalahan anda. Sekiranya lebih untuk membantu dalam, tadi saya beritahu tentang pengaliran darah dan sebagainya, dan you nampak simptom you banyak, of course dua produk ini boleh ambil sekali. Dan terutamanya yang ada permasalahan yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Jadinya omega dengan Roy Ginkgo dan campur dengan LAF. Dan ini adalah 3 produk yang bagus untuk membantu paling-paling kau untuk pengaliran darah. Okey, baik. Saya nampak Puan Rabiah Saad beritahu Roy Ginkgo banyak membantu saya menguatkan daya ingatan. Oh, terima kasih Manjang kerana berkongsi. Okey, good. Okey, saya lihat. Saya juga nampak Puan Norizan Sapri berkata, adakah baik untuk orang yang mengalami kebas-kebas tangan dan kaki? Yes. Sebab apa? Kebas-kebas tangan dan kaki ini adalah tanda-tanda apabila darah tidak lancar. Kerana tangan dan kaki kita adalah jauh daripada jantung. Jadinya di situ mungkin bila tidak lancar jadi rasa kebas-kebas, rasa semut-semut dan sebagainya. Pada saya memang this is orang kata tu the best remedy lah untuk bagi masalah kebas tangan dan kaki. Okey, baik. Ada soalan juga di sini berkaitan dengan banyak yang bertanya tentang penglihatan, tapi yang ini berkaitan dengan selaput mata, katarak. Okey, for cataract lah for cataract. If it is in an early stage, boleh. Early stage. Yes, in terms of usually bila dia ada selaput, dan dia ada banyak radikal bebas yang pergi attack dekat kawasan tersebut, kawasan mata, jadi akan membuatkan keselaput tu akan berlaku. Tetapi sekiranya sudah banyak, kerana bila sudah banyak jadinya kita terpaksa buat dengan operation lah. So dalam minor punya okey, kalau tidak memang tinggi sikit lah. Itu jawapan saya lah. Okey, baik. Terima kasih. Alright, bagaimana kita boleh ada sambung sambung. ada satu lagi kata boleh bantu tak untuk sakit buah pinggang sebabkan oleh kencing manis. Okay, so in terms of bila orang tu penyakit yang berkaitan dengan adalah orang kata komplikasi daripada kencing manis yang menyebabkan sakit buah pinggang, saya akan look kepada produk lain. Okay, pertama sekali apabila orang itu adalah masalah buah pinggang, kita nak dia adalah untuk meningkat juga, sebab bila dia proses mencuci darah, bila cuci darah,
So darah dia sudah tidak ada mempunyai zat-zat, ya, antibody pun tak ada. So jadinya untuk orang ini produk yang akan sesuai lah untuk makan. Contohnya saya akan cakap LAF perlu. LAF ni sebagai orang kata tu untuk memelihara badan. Jadi LAF itu penting. Kedua adalah DMG kerana selepas selepas ada buat dialisis kita nak tambah tenaga, DMG. Dan ketiga mungkin kalau saya akan recommend produk adalah produk yang Royal Jelly untuk membantu dalam cell regeneration juga. Jadinya membantu buah pinggang tersebut jugalah. Jadi selain antara yang saya kata bila antibody adalah ecstasy ataupun produk-produk yang boleh meningkatkan. Jadinya mungkin anda nampak 4. Jadi anda pilihlah yang mana produk yang 4 saya rekomenkan ini, yang mana anda rasa lebih sesuai untuk anda. Kalau anda rasa okey, 4 mahal banyak sangat, mungkin bajet lari, okey, saya recommend LAF dengan ecstasy dulu. Begitu. So jadi daripada ini anda boleh faham apa fungsi produk tersebut. Jadi adakah Ginkgo dapat membantu? Okey. Actually, okay, saya beritahu dengan anda lah, ada pesakit buah pinggang yang kena dialisis. Memang saya ada rekomenkan Ginkgo. Kenapa? Kerana mula-mula bila dia buat dialisis, darah dia pekat. Jadinya susah nak tarik. Ni orang panggil susah nak tarik darah. Jadinya kan rasa sakit. Rasa sakit. So apabila kita recommend, sebab I nampak benda ni, so I said okay, we can try untuk ambil Ginkgo. So bila ambil Ginkgo, dia tengok darah dia nampak lebih cair. So that will become itu. Tetapi fungsi darah untuk mencairkan darah ini, LAF pun boleh. LAF dapat membantu untuk mencairkan darah. Dan tetapi dalam masa yang sama, LAF boleh bantu yang lain. So jadi saya lebih juga recommendkan orang ini LAF lah. Kenapa saya rekomenkan Ginkgo kepada pesakit yang tadi? Sebab dia kata dia tak nak makan suplemen yang serbuk. Jadi walaupun saya tahu LAF lebih bagus, jadinya kerana dia tak nak makan yang serbuk, saya terpaksa olahkan untuk memberikan rekomendasi cara produk yang lain yang boleh membantu dia. Ya. Okey. Jadinya okey, adakah itu yang terakhir? Ada beberapa soalan lagi yang berkaitan dengan cara pemakanan kanak-kanak dan sebagainya. Nanti kita tunggu Cik Mazah terangkan. Cik Mazah boleh teruskan? Okey, terima kasih. So jadinya tadi kita sudah berkongsi kepada kesan ataupun manfaat untuk penglihatan yang bagus. Jadi kemudian mungkin juga anda akan tanya, selalu juga orang CBO CNN juga mengambil Ginkgo ini membantu untuk masalah sakit kepala ataupun migraine. Sakit kepala ataupun migraine. So mungkin anda kata kenapa? Jadi dia dapat membantu. Pertama sekali pastinya adalah kerana ia melancarkan peredaran darah ke kepala. So itu adalah adalah sebab pertama bagaimana Ginkgo, Royal Ginkgo CNN ini membantu untuk ini. Tapi kita kena lihat juga apa yang menyebabkan sakit kepala ni. Ada dia punya perbezaan penyebab dia. Okay, sekiranya orang itu mempunyai sakit kepala disebab oleh darah tidak lancar ke kepala, maka Ginkgo memang bagus. Sakit kepala ataupun migraine disebabkan darah tidak lancar ke kepala. Jadi Ginkgo memang bagus. Kedua, sekiranya sakit kepala atau migraine ini disebabkan oleh tekanan stres. Jadinya Ginkgo pun boleh bantu tentang migraine ataupun sakit kepala disebabkan oleh stres ini ataupun oxidative stress ini. Tetapi sekiranya sakit kepala ataupun migraine disebabkan terlalu besar ataupun dilation ataupun blood vessel tu, pengembangan blood vessel itu terlalu cepat besar, Ginkgo tidak dapat membantu. Tapi dia tidak memudaratkan. Jadinya selalunya lah kalau kita tentang migraine dan juga sakit kepala selalu disebabkan oleh darah tidak lancar. So jadinya bagi anda yang mempunyai migraine ataupun sakit kepala, mungkin juga salah satu anda boleh mencuba Royal Ginkgo ini. So kemudian kelapa. Saya sudah cerita tentang 7 tadi. Kelapa adalah
dia dapat membantu asma. Okay? Asma ataupun penyakit yang berkaitan dengan orang kata tu obstruction di dalam dekat paru-paru, penyakit yang berkaitan untuk obstruction di paru-paru. Jadinya kenapa, bagaimana dia dapat membantu dalam asma? Okay? Jadi anda akan tanya, dalam CNN pun ada produk untuk asma dan sebagainya. Jadinya ginkgo pun bagus untuk asma ke? Okay, yes. Jadi tapi kaitan dengan asma ni caranya is because of apabila ada stres dan sebagainya, ataupun ada foreign object, abuk lah contohnya katakan, dia masuk ke dalam rongga, jadinya dia jadi bahan asing. Kalau stres tu ada stres lah, kalau ada macam benda abuk dan sebagainya, dia ada bahan asing. Jadi tadi seperti pada awal saya berkongsi adalah apabila dia adalah ada bahan asing, jadi badan kita akan menjadi bengkak, inflame. Jadi saluran udara yang masuk ke paru-paru daripada trachea ini, dia akan mengecut. Ya, kenapa? Saluran dia apa orang kata tu bengkak, jadi saluran yang lalu tu halus. Ya, halus. Maknanya mengecut. Ya, mengecut. So mengecut ni, so jadi asma kan jadilah. Ya, asma akan jadi. So jadi susah nak nafas dan sebagainya. Jadi di sini ginkgo ni dia dapat kerana antifungsi anti-inflamasi ni, dia dapat meredakan untuk balik semula, mengembangkan balik semula laluan udara ke paru-paru, dan juga dia dapat meningkatkan keupayaan kita punya paru-paru ataupun lung capacity. Tapi juga banyak kajian yang berlaku adalah untuk bantu asma, selalunya ginkgo perlukan rakan, synergy effect, maksudnya dia perlu. So jadinya kalau anda nak ambil contohnya Tigeron, nak makan dengan ginkgo untuk asma, okey. Contohnya juga anda nak ambil ginkgo bersama dengan LEF untuk asma pun okey juga. Mungkin juga anda nak ambil ginkgo dengan gamat, sebab gamat ada fungsi inflamasi juga yang bagus untuk asma pun. Dia kalau ginkgo ni kalau dia ada lagi member, dia punya kesan akan lagi cepat. Ini untuk asma ataupun permasalahan di antara dengan paru-paru. Tapi the main product di dalam CNI yang untuk paru-paru will be Tigeron ataupun cendawan susu harimau yang digabungkan dengan cendawan linzi. Okay. So jadi ini yang ke-8. So yang ke-9, kita akan nampak juga dia dapat kerana pelancaran darah, dia dapat membantu untuk simptom-simptom yang berkaitan dengan masalah datang haid ataupun PMS. So senggugut dan sebagainya. So jadi ginkgo dapat membantu di situ disebabkan oleh kalau bila darah tidak lancar, makanya mungkin akan berlaku juga PMS ataupun masalah-masalah yang berkaitan bila datang haid, senggugut, krem dan sebagainya. So jadi yang ke-11, dia dapat bantu untuk PMS, masalah-masalah yang berkaitan apabila ini. So ada kajian di antara melalui 85 wanita yang muda di college, di mana kita nampak simptom yang berkaitan dengan PMS reduce ataupun turun mendadak apabila makan ginkgo. So jadi that is salah satu daripadanya lah kalau anda mahu melihat kalau ada masalah. Tetapi di dalam CNI, produk bila kita yang main produk dalam untuk membantu senggugut ni adalah permata suri, ya, permata suri. Tapi saya selalu katakan bahawa di dalam CNI ni produk-produknya ada mempunyai fungsi bertindih. Jadi bertindih. So jadi anda anda tidak perlu takut untuk recommendkan produk makanan kesihatan CNI kerana dia bukan ubat. Dia makanan kesihatan. Jadi itu. Kedua, kalau anda kata ada orang recommend ni pun tidak ada masalah kerana fungsi makanan kesihatan CNI ini ada fungsi yang bertindih. Ya. Dan ketiga, janganlah harap bila makan hari ini esok dah boleh okey. Ya. So jadinya itu yang antara yang selalu saya tekankanlah untuk anda semua. Okey, itu yang berapa tadi ya? Okey, yang ke-8, yang ke-9. Okey, 9 ada PMS dan untuk ke-10 adalah
Okay, ginkgo ni, okay, pada tahun 90-an dia adalah herba kalau ada yang di Amerika Syarikat pada tahun 90-an merupakan top herba untuk orang kata yang orang makan untuk memperbaiki kemandulan. Maknanya kalau maksudnya dia tak dapat jadinya ginkgo ini diberikan kepada mereka. Jadi kalau nak check masa di situ memang ginkgo itu. Tapi sekarang ni juga ginkgo masih lagi bukan saja di Amerika Syarikat, masih seperti saya beritahu top selling herba di Eropah. So bagaimana dia bantu juga untuk sexual dysfunction, terutama untuk lelaki, ini disebabkan oleh satu adalah kesan nitric oxide ni yang membantu untuk mengembangkan saluran darah. So sehinggalah kepada bahagian tempat tersebut bagi untuk orang lelaki ya. Jadinya ginkgo untuk membantu di situ kerana pengaliran darah bila lebih lancar ke kawasan tersebut, maka antara itu dapat berfungsi untuk lebih baik. Itu satu. Kedua juga berkaitan dengan keadaan di mana kita dapati juga ada yang permasalahan ini ada disebabkan oleh kerana kurang dysfunction ya, keadaan tidak baik ini disebabkan oleh apabila ada tekanan oxidative stress. Jadinya kerana ginkgo kaitan antara tadi antioksidan dan juga pengaliran darah, jadinya kedua-dua ini dapat kita bantu untuk menjaga atau kesan dysfunction disebabkan oleh sexual dysfunction inilah berkaitan itu. Dan juga daripada sinilah kita nampak satu keadaan ya, di mana saya beritahu tadi di Amerika Syarikat digunakan herba untuk membantu orang kalau ada masalah orang kata tu erection ya, untuk dalam perhubungan kelamin bersama berkelamin. Okey, kemudian itu adalah ke-9. Okay. Ke-10, okay, dia dapat membantu kerana jauh juga tadi di mata saya kata di saluran dekat mata ni memang banyak saluran darah ya, saluran darah. So dekat telinga pun ada mempunyai banyak saluran darah. So jadinya ada orang yang ada mempunyai masalah telinga berdesing. Dia akan bunyi macam kuat, macam bunyi sing macam itu. So ini ada penyakit yang dinamakan tinnitus. Yang dia ada berkaitan adalah penyakit juga yang berkaitan dengan masalah pengaliran darah. So jadi bagi orang yang ada mempunyai masalah berdesing ini juga boleh dibantu. Okey, saya sendiri ada mempunyai masalah tinnitus. Tapi nak katakan 100% dia hilang memang tak dapatlah. Masih ada lagi. Tapi kalau dibandingkan dengan ketika bila kita nampak bila saya buat aja tak ambil produk-produk membantu melancarkan peredaran darah, dia akan naik balik semula. Ini masalah yang saya juga sendiri ada tinnitus ini. Okey, kemudian ke-11, varicose vein ataupun urat timbul. Orang selalu cakap urat timbul, terutama di belakang orang kata tu dekat peha kan. Saluran darah sebenarnya dia bukan urat timbul lah, dia sebenarnya adalah saluran darah timbul. Jadi varicose vein. Jadinya ini berlaku juga disebabkan ada pembekuan darah di kawasan tersebut ya. Jadi darah tidak begitu lancar. So jadinya varicose vein pun bagus dengan ginkgo. Okey, ini yang ke-11. Ke-12 tadi adalah ada yang tanya adakah dia bagus untuk kebas kaki, kebas tangan, kebas rasa tangan sejuk, kaki sejuk, sakit-sakit urat ya. Selalu orang cakap sakit urat lah. Mungkin disebabkan oleh sakit-sakit ini disebabkan oleh darah tidak lancar di kawasan tersebut ya. So mungkin juga ada anda nampak di betis ada lebam-lebam juga, ini juga disebabkan oleh mungkin darah tidak lancar, jadi ada rupture atau pecah darah, saluran darah pecah di kawasan tersebut ya. Jadi mungkin dia tidak begitu berbahaya tetapinya dia akan menjadi lebam lah. Jadi anda kata, "Ui, lebam ada pontianak ke yang menghisap?" So mungkin juga ada orang tanya begitu juga kan. Tapi selalunya adalah disebabkan kalau terutama di bahagian kaki kan, kerana darah nak naik balik susah ke. Kalau pengaliran darah tidak begitu lancar, so mungkin lebam-lebam ini akan berlaku. So jangan takut takut nanti kata ada bahan ada benda lain yang mengganggu. Okey. Seterusnya
tadi saya beritahu kerana fungsi tentang jingko ini sebagai satu pokok yang amat kuat dan itu, jadi dia dapat membantu untuk mencegah barah lah. Ini prevention. Dan terakhir, nombor 15, dia dapat melambatkan proses penuaan. Kalau jingko umur boleh sampai, satu pokok boleh sampai 3,000 tahun. Jadinya dia membantu pokok tu sendiri sihat untuk lama, tak rosak, tak makan apa-apa. Jadinya untuk kalau kita ambil jingko juga dapat membantu dalam proses penuaan. Jadi proses penuaan contohnya macam mana tadi, mudah lupa dan sebagainya. Jadinya itulah kesan-kesan. Jadi ada 15 kesan yang bagus apabila kita ambil jingko. Tadi saya sudah kupas, mungkin saya haraplah ada di antara anda yang membuat catatan, kerana kalau nak ingat, dengar aja ingat memang tak boleh lah. Saya sendiri pun selalu buat catatan. Buku saya sampai sekarang ni banyak, tinggi panjang. Apa orang cakap saya akan jot down untuk membantu saya. Okey. Now itu kesan, 15 kesan. Jadi sekarang saya akan berkongsi tentang kenapa Royal Ginkgo CNI. Okey. Royal Ginkgo CNI ni satu tablet tadi saya kongsi kepada anda. Satu tablet ni dia punya adalah dia diambil daripada 1,500 miligram daun jingko dan diekstrak daripada 1,500 Royal dengan jingko, daun jingko ini ekstraknya diambil menjadi 30 miligram tablet ni. Dalam satu tablet ada 30 miligram ekstrak jingko. Tapi selain daripada ekstrak jingko ini, kerana keunikannya adalah kita tambah 40 miligram royal jelly. So jadinya dekat luar memang tak ada, something yang special. Dan untuk royal jelly ini, kenapa kita masukkan ada supaya memberikan nilai-nilai nutrisi yang lebih tinggi, yang berkesan untuk badan kita. Apabila kita membantu dalam pengaliran darah, anda tahu bahawa royal jelly ini ada kesan untuk cell regeneration, membantu dalam sel kita. Jadi so itu sedikit bagaimana, kenapa jingko ni, Royal Ginkgo CNI berbeza. Jadi kita kongsi tadi tentang manfaat-manfaatnya. Okay, now jadi saya pergi pula. Ini tadi soalan macam mana nak ambil jingko, Okay, pertama sekali, secara biasa, actually anda untuk memelihara kesihatan, anda boleh ambil 1 biji 3 kali sehari. Maknanya 3 tablet. Paling kurang pun 2 tablet lah. Tapi kalau tulis dekat ini memang 3 tablet. Jadi dan anda akan tanya, sama ada ambil 3 biji, kalau ambil 3 tablet tu, adakah ambil 3 tablet sekaliarung? Tidak. Cara jingko berjalan, dia kena asingkan. Okay. Kalau anda nak ambil katakanlah 3 tablet, ambil pagi breakfast, maybe satu is lunch, maybe satu lagi sebelum tidur. Okay. Kena jarakkan. Sebab dia dapat mempunyai fungsi, dia akan lebih meningkat sekiranya anda pecahkan. Itu satu. Okay. Now, bila katakan tentang terapi maknanya untuk membeli kesihatan tadi, 1 biji 3 kali. Jadi kalau nak ambil lebih, nak ambil kurang, pada saya 2 biji lah. Kalau 1 biji pada saya kesan dia tak ada rasa lah. Okay. Jadi 2 biji ataupun dalam masa yang sama tadi saya 1 biji 3 kali. Okey, kalau tujuan terapi boleh ambil 2 biji 3 kali. Okey, macam saya tadi 2 biji 2 kali. Okey. Jadinya masih dalam jumlah yang lebih kalau dibandingkan yang direkomendkan. So di dalam ini memang cakap 3 biji, so jadinya saya ambil 4 biji Royal Ginkgo. So boleh ambil 6 biji. 6 biji pun boleh, ambil 2 biji. So bergantung kepada anda. So jadi itu dia punya cara. Adakah bila nak makan? Sebelum atau selepas? Saya akan rekomenkan sebelum. Okay. Hanya bagi orang yang mempunyai masalah sensitif gastrik lah. Kalau anda okey, anda try makan tak ada masalah, dan ambil sebelum. Kerana kalau sebelum dia akan cepat untuk menyerap. Okay. Kemudian bila saya asingkan sendiri, saya akan before breakfast and before tidur. Jadi anda mungkin tanya, kenapa ambil sebelum tidur? Kenapa tak ambil sebelum
makan malam. Okey. Satu adalah kenapa sebelum tidur adalah Ginkgo ini fungsi dia adalah untuk mencairkan darah untuk circulation. So bila anda tidak ada makanan masa nak tidur, anda tak ada makanan kerana anda nak makan sebelum tu mungkin 3 jam atau 4 jam. Jadi bila anda nak tidur ambil Ginkgo, jadinya proses untuk pergi cepat untuk menyerap untuk pergi ke bahagian saluran darah. So that's why bagi produk yang membantu pengaliran darah lebih bagus untuk ambil sebelum tidur. Sebelum tidur. So okay, now saranan sudah saya beritahu tadi, ya. Dan mungkin anda tanya, okey, berapa banyak kadar anda nak ambil? Paling banyak ada tak dos yang tertinggi? Okey. Actually rata-rata nak katakanlah kalau anda secara itu anda boleh ambil 120 mg atau 240 mg. So jadinya untuk satu hari. Tapi dos yang tertinggi yang telah dibuat kajian adalah 600 mg dos hari. So 600 mg ni adalah equivalent to 20 biji. Tentu bagi kita, pada kita perlu dapat orang kata tu advice daripada pakar lah, ya. Jadinya untuk ambil 6 biji satu hari tidak ada masalah, ataupun anda ambil 240 mg. 240 mg ini kalau kita kata 240 bahagi dengan 30 berapa biji? Okey, 8 biji. So antara secara untuk kita untuk terapi maksimum pun 8 biji lah, 8 biji. Alright. So now untuk kanak-kanak. Okay, pada saya kanak-kanak tak perlulah kita lihat kanak-kanak dia dalam proses development. Pada development you tak perlulah untuk melancarkan peredaran darah. Carilah produk yang membantu untuk pertama sekali penyerapan, bantu untuk tenaga, bantu untuk detox, untuk pengeluaran. Jadinya pada saya untuk pengaliran darah, kalau untuk produk-produk makanan kesihatan CNI, saya untuk kanak-kanak saya akan recommendkan honey, royal honey kita, antaranya juga probiotik, IG Max, Vitasi. Ini antara 4 produk lah yang akan recommendkan. Jadi untuk Ginkgo saya rasa kita fokuslah untuk orang-orang yang sudah berumur ataupun sudah meningkat, umur sudah mana kata tu sudah start macam dalam orang kata untuk pembelajaran. Jadinya kalau start daripada untuk pembelajaran pada budak yang start orang kata tu nak dekat SPM tu okeylah pada saya. Kalau tak tu fokus kepada produk yang lain lah. So jadinya itu sedikit sebanyak yang ingin saya kongsikan. Mungkin juga ada di antara juga mungkin tanya juga. Okey, bagi orang yang mempunyai sekiranya nak buat orang kata tu operation, nak buat operation lah. Jadi selalunya kita akan minta stop Ginkgo. Stop maybe dalam 3 hari sebelum, kerana anda tahu bahawa Ginkgo ni membantu untuk melancarkan darah, tadi adalah untuk mengurangkan ataupun reducekan platelet. So jadinya mungkin kalau ada Ginkgo, masih kesan Ginkgo tu ada, so jadinya apabila buat surgery tu mungkin darah cair susah nak ini. So this is one of the precaution lah, antara precaution yang kita selalu recommend kalau anda membuat surgery. Okay, Ginkgo stop dulu 3 days before. So okay, itu sedikit sebanyak Dr. Zaidi. Mungkin saya serahkan kepada Dr. Zaidi. Okey, baik Cik Mazah, terima kasih atas penerangan berkenaan dengan manfaat dan keistimewaan daripada Royal Ginkgo CNI. Okey, Cik Mazah, boleh ada banyak pertanyaan berkenaan dengan cara pengambilan. Saya harap penerangan daripada Cik Mazah dapat merungkai segala persoalan anda, dan untuk permasalahan lain kami akan catat. Dan kami akan kembali kepada anda di ruangan WhatsApp group yang ada yang anda join nanti. Kita akan keluarkan apa jawapannya. Okey. Jadi untuk kita teruskan sesi pembelajaran kita pada malam hari ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita juga menjemput 3 orang individu yang sangat luar biasa untuk berkongsi dengan kita berkenaan dengan Royal Ginkgo. Untuk yang pertama ini, kita bawakan untuk anda semua, kita jemput daripada selatan tanah air,
Okey, beliau merupakan Ruby Agency Manager yang telah lama bersama CNI dan memenangi pelbagai percutian bersama CNI. Saya ingin jemput Ruby Agency Manager Puan Zaharah binti Yatim. Dipersilakan Puan Zaharah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dr. Zaidi. Okey. Okey, baik Puan Zaharah, saya lihat okey, boleh teruskan perkongsian Puan Zaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sabbi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada CBO dan rakan seperjuangan saya dalam CNI. Apa khabar anda semua? Mungkin semuanya luar biasa hebat baiklah, pada malam ini nama saya Puan Zaharah binti Yatim daripada CNI Johor Bahru ingin mengongsikan sebuah produk yang terlaris di pasaran Malaysia. Maksudnya yang produk yang saya maksudkan yang telah dikongsikan oleh Cik Mazlah tadi, Royal Jingo. Selama saya menjalankan perniagaan CNI ini, saya telah banyak membantu pelbagai lapisan masyarakat di luar sana yang mempunyai pelbagai masalah kesihatan kritikal maupun yang ingin mencuba-cuba suplemen CNI ternyata selama saya mengesyorkan produk CNI, suplemen CNI, ternyata alhamdulillah kebanyakannya tidak menghampakan terus testimoni yang saya jumpa, beliau adalah seorang pemandu taksi. Bila dia datang pada saya, dia luahkan perasaan dia kata dia dah hilang pendapatan selama 2 tahun, tidak boleh memandu lagi. Saya menyarankan Royal Jingo seperti Royal Jingo kepada dia kerana yakin benar dengan keberkesanan suplemen Royal Jingo yang mampu melancarkan peredaran darah, baik untuk saraf, dan kepada yang sering main kebas-kebas, sejuk-sejuk kaki dan tangan, juga Royal Jingo juga mampu mengembalikan salur darah. Sangat membantu juga bagi pesakit kardiovaskular, stroke dan nyanyuk. Saya menyarankan beliau, masa dia jumpa dengan saya sarankan beliau ambil Royal Jingo di samping enzim kita ni, enzim yang omega dan DMG sekali. Ternyata bila saya sebelum saya menyarankan, saya beritahu dia boleh tak ambil dalam kuantiti yang lebih, sebab kalau memang awak memang berniat nak pulihkan cepat, suplemen CNI kita tidak ada kesan sampingan pada kesihatan, malah membantu dengan lebih cepat customer yang nak pulihkan kesihatan mereka dengan lebih pantas lah. Sebab dia terangkan saya, dia dah lama cuba macam-macam produk tapi tak menjadi, sama tangan dia macam lembik sebelah tangan kanan, rasa saya kanan lembik sebelah kanan, dan yang lain badan boleh jalan, kaki badan boleh jalan. Lepas tu saya sarankanlah mengamalkan Jingo 1 biji pagi, 1 biji tengah hari dan 1 biji sebelum tidur. Amalkan sebelum sarapan lah, sebelum ambil pengambilan apa. Selama selama dia orang makan pesan perubahan, memang saya nampak ketara sangat. Setelah 3 minggu dia sendiri telefon saya, dia cakap Kak Zara, saya nak teruskan pengambilan produk yang saya sarankan kerana saya kata nak jumpa kat mana? Dia kata jumpa dekat Tesco. Okey, saya pun pergi. Saya memang beranggapan dengan hati saya masa saya datang rumah dia, tangan dia lembik, boleh jalan, berkursi roda, dengan tanggapan suami dia yang bawa taksi. Tiba-tiba dia yang driver taksi. Saya kata, akak seorang? Ya, dia kata dia seorang.
Lepas tu bila saya kata, saya tengok dia dia dalam taksi kan, tangan dia dah angkat, tapi memang luar biasa sangatlah. Suplemen CNI sangat-sangat membantu ya. Daripada tangan yang lumpuh lembik tadi pulih sepenuhnya. Bila dia luahkan perasaan dia cakap dia sangat-sangat gembira mengamalkan suplemen CNI ni. Kerana apa Kerana apa tu? Pendapatan yang selama ini 2 tahun tak bekerja. Selepas 3 minggu, tapi yang taksi dia bawa sekarang bukan manual macam yang saya jumpa datang kat rumah dia dah bawa taksi auto. Mungkin memudahkan sikit dia, tapi alhamdulillah saya memang betul-betul gembira lah. Testimoni dia memang betul alhamdulillah lah, dengan izin Allah dia pulih sepenuhnya. Lepas tu testimoni yang kedua daripada makcik lah, berumur 65 tahun yang mengamalkan Royal Jingo juga. Makcik ni memang tak ada masalah apa-apa, tak ada masalah kesihatan. Cuma dia nak amalkan Jingo ni cuma nak dia ingin cuba-cuba je. Kan ada kita jumpa customer kita, Kak saya nak cuba, kita pun sarankan je lah. Tapi memang dari hati kita memang yakin lah produk CNI ni, suplemen dia sangat-sangat membantu. Sudah 35 tahun kat Malaysia. Tujuan pada mulanya ingin dia cuba-cuba, dia ada masalah kurang ingatan dan macam nyanyuk sikit lah. Bila saya sarankan, kata makcik, bolehlah makcik amalkan Jingo kita ni. 1 hari 3 kali juga yang saya sarankan, pagi, tengah hari dan malam. Selama ternyata dia mengalami perubahan yang sangat ketara, baru mengamalkannya dalam masa 5 bulan sahaja. Dia yang perasan bila dia nak maksudnya dia perasan yang dia pulih tu ketika dia nak jahit lencana baju sekolah cucu dia, ada lencana dia nak menjahit. Bila dia nak menjahit, dia masukkan jarum, dah boleh masuk. Alhamdulillah. Lepas tu juga alhamdulillah dengan izin Allah lah, produk Royal Jingo ni sangat-sangat membantu juga. Dia cakap dia dah tak perlu lagi pembantu. Setiap kali nak buat aktiviti menjahit, nak panggil anak lah, nak panggil cucu lah. Biasalah kita orang tua duduk rumah seorang-seorang kan, cucu semua dah pergi kerja, terpaksa tunggu cucu balik baru dapat jahit. Tapi sekarang dengan alhamdulillah dengan pengamalan Jingo selama 5 bulan dan dia ambil berterusan lah, alhamdulillah dapat membantu makcik ni dapat melihat semula lah seperti sedia kala. Maksudnya penglihatan dia dah pulih sepenuhnya lah, dia dah boleh. Di samping juga tu dia dapat pulih daripada alhamdulillah dengan izin Allah, terbukti juga Royal Jingo kita ni sangat-sangat membantu dalam menghilangkan daya penglihatan. Royal Jingo juga mampu melahirkan masalah penglihatan, bukan sahaja yang tadi dah disarankan oleh Puan Mazlah, bukan sahaja pelupa dia bahasa pulih. Masalah Royal Jingo ni dia mampu melancarkan peranan darah ke otak kita, otak yang daya ingatan kita yang lemah, daya tumpuan kita yang hilang daya tumpuan lah. Saranan saya pada CBO yang ada lah, yang di luar sana, amalkan pemakanan suplemen CNI ni berterusan mengikut keperluan. Maksudnya kalau anda ada masalah kesihatan yang tertentu, terutama mata ke rabun kurang jelas, boleh amalkan Jingo. Apa saja pemasan, amalkan berterusan. Tak perlu nak tunggu sakit baru nak pergi lagi. Maksudnya macam itulah. Amalkan beristiqamah. Meskipun kita ni sihat, kita rasa kadang saya rasa saya sihat, boleh berjalan. Tiba-tiba tu kadang kesihatan kita nak sakit, kita nak apa, tak ada kadang-kadang tak ada amaran.
Semacam jantung lah senang. Hari ni jumpa, besok dah gol. Tu bila kita amalkan pemakanan sihat secara berterusan, setiap istiqomah, kita rasa alamak macam sakit lutut, ambil gamat. Macam sakit mata tak rabun tak nampak, saya pun mengamal juga jinggo untuk kuatkan daya ingatan. Untuk pengetahuan CBO di luar sana, saya memang suami yang lebih aktif dalam menjaga CNI sebab dia cakap saya ni memang jarang, saya bermalu. Inilah baru pertama kali keluar saya kalau dekat apa ni, dekat Zoom CNI. Apa ni, dengan pengamalan jinggo juga. Saya juga pengamal tega jinggo kan. Mengamalkan untuk perbaiki keyakinan diri saya, bagi otak saya. Sekarang untuk jinggo ya, kita harga ahli kita RM72.60 dan harga jual kita RM94.15 untuk harga jualan lah. Poin kita pun dapat belanja dalam CNI, dapat poin, dapat bonus, dapat badan sihat, duit pun tebal jangan takut pada yang nak mengamalkan produk CNI. Terus berskandar istiqomah lah. Sekarang syarikat berbesar hati memberi lagi promosi. Yang saya dengar ya 4 bulan jinggo 376% dan free lagi 1. Baik Puan Zahra. Terbaik perkongsiannya sebentar tadi berkenaan dengan Royal Ginkgo, pengalaman beliau berkaitan dengan Royal Ginkgo bersama dengan pelanggan beliau. Beliau juga ada menyatakan bahawa kalau nak amalkan produk, amalkan secara berterusan dan juga amalkan produk untuk mencegah kita daripada terkena penyakit seterusnya. Dan di dalam CNI sudah pasti ada banyak promosi dan juga tawaran yang hebat. Nanti saya akan sentuh sebentar lagi. Terima kasih banyak-banyak. Saya ingin ucapkan kepada Ruby Agency Manager Puan Zahra binti Yatim atas perkongsian beliau yang sangat hebat pada malam hari ini. Okey, terima kasih Puan Zahra. Okey, seterusnya perkongsian saya. Okey, baik. Perkongsian seterusnya kita bawakan kepada anda Ruby Agency Manager Puan Zainab Amil Hamzah yang kita bawakan jauh dari Sabah, juga dikenali sebagai Puan Sur. Assalamualaikum Puan Sur. Waalaikumsalam Dr. Zaidi. Okey Puan Sur, pastinya ada perkongsian yang menarik kepada kita semua pada malam hari ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam semua untuk CBO di luar sana ya. Saya ingin berkongsi sedikit tentang jinggo nih lah ya. Jinggo, saya ada CBO lah ya. Saya tidak banyak juga perkongsian sebab bilang orang saya ada berkongsi sedikit lah tentang jinggo nih. Pertama kali saya ada jumpa satu customer lah ya yang ada masalah saraf yaitu dia punya tangan sebelah kiri kebas, mata sebelah kiri dia ke tengah, yang hitam nih dia ke tengah ya, ke siring sini. Dia ndak macam bukan dia lari ini mata ke sini lah, mungkin gangguan saraf tuh kan. Saya sarankan dia memang ambil jinggo lah. Jinggo. Tapi memang luar biasa jinggo nih. Hanya hanya jinggo aja dapat menyembuhkan dia dengan pengambilan. Saya sorkan makan satu hari makan 3 kali lah. Pagi 1, tengah hari 1, malam 1. Alhamdulillah dalam dia belum habis 1 kotak, mata dia kembali ke tengah sini. Ya. Mata dia kembali ke tengah dengan mata dia tangan dia yang kebas tadi agak ringan sudah, macam kaki dia agak lemas semua sebelah kiri. Emang mata sebelah kiri semua sebelah kiri lah. Alhamdulillah sekarang sudah normal, balik kembali semula. Dengan jinggo nih juga saya banyak menyelamatkan orang daripada mata juga lah ya. Yang kebanyakan orang yang di luar sana nih biasalah kan yang seumur macam kita nih yang sudah bilang orang menjangkau sudah ke usia, yang masalah mata, yang gatal di bawah mata, yang berair ya,
Kita syorkan juga dia makan jinggo. Tapi alhamdulillah dia rasa memang luar biasa lah jinggo nih, dia dapat menyembuhkannya. Memang kita nampak, kita rasa memang dia macam mana? Dia rasa macam ringan lah, sebab testimoni memang saya sendirilah ya. Sebelum saya memang pakai spek mata, tapi bila jalan saya tidak pakai. Saya tidak terlampau fokus pakai spek mata sebab saya macam apa namanya? Kalau jalan itu saya tidak mau biasakan diri untuk pakai spek mata, kecuali membaca dengan beginilah, macam kita ada Zoom kan baru saya pakai. Kalau macam jalan saya tidak pakai. Saya amalkan inilah, saya usahakan amalkan ini, jinggo ya. Keluar biasaan jinggo nih memang luar biasa. Daya ingatan ya, otak kita tidak mudah nyanyok ya. Itu saja perkongsian saya ya. Dari saya lah. Baik, terima kasih Gubik Assistant Manager kita Puan Sur berkaitan dengan testimoni beliau sendiri berkaitan dengan kesihatan mata dan juga pelanggan beliau ada masalah di sebelah kiri badan mata juga dan juga di sebelah bahagian badannya sehingga dapat sembuh sepenuhnya berkenaan dengan mengamalkan jingko. Baik, terima kasih Puan Sur. Okey. Okey, baik. Seterusnya pada malam ini memang kita ambil di hujung-hujung Malaysia. Okey. Dan seterusnya saya ingin menjemput seorang individu yang luar biasa iaitu agensi manager Puan Atirah binti Zulkifli yang kita bawakan khas untuk anda semua daripada hujung tanah air iaitu di Changlun, Kedah. Dipersilakan Puan Atirah dengan perkongsiannya. Terima kasih Dr. Zaidi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat ber-PKP lagi kita dengan sebelah angka ini. Okey, jadi saya perkenalkan nama dulu. Saya Atirah binti Zulkifli. Datang daripada utara hujung dari Changlun Kedah. Sempadan dengan Thailand ni. Okey. Malam ni saya rasa sangat berbesar hatilah sebab saya nak berkongsi dengan semua rakan-rakan saya di CBO dalam Zoom malam ni tentang kehebatan produk kita iaitu Ginkgo, Royal Ginkgo. Kongsian ni adalah mengenai abang saya sendiri, abang kandung saya, dan beliau pun telah beri keizinan untuk saya berkongsi dengan anda semua. Apa yang berlaku kepada abang saya, beliau mempunyai masalah seperti Cik Mazrah cakap dah tadi, masalah tinnitus iaitu desingan pada telinga. Beliau mempunyai masalah tu. Sebelum beliau berjumpa dengan Royal Ginkgo, sebenarnya beliau asalnya pergi cabut gigi. Dia pergi cabut gigi je. Lepas tu selepas cabut gigi tu ada gangguan saraf pada gigi yang efek dia kepada mata dan juga telinga. Selepas dia cabut gigi tu, dia punya keesokan hari tu dia dah mula rasa sakit. Dia sakit tu sehingga orang kata menimbulkan gejala vertigo. Saya tak pasti sama ada semua tahu ke tidak simptom vertigo. Vertigo ni dia jadi apabila kita, mungkin anda pernah jadi vertigo ni bila kita duduk tetapi keliling kita ni rasa berpusing, rasa macam pening. Macam tu. Itulah keadaan vertigo sehingga ada yang sampai tahap nak meloya, nak muntah. Itu keadaan vertigo. Jadi abang saya ni dia punya masalah tu sehingga kan keesokannya pula tu dia start mula rasa berdesing pada telinga. Bila berdesing pada telinga memang stres sangat-sangat. Dia pula seorang tenaga pengajar. Dia cikgu. Kejadian ni berlaku pada tahun lepas. Masa tu kita masih lagi student boleh pergi sekolah kan. Jadi cikgu bila dia masuk kelas, dia nak berhadapan dengan dia punya student, dia tak boleh fokus. Dia dah hilang fokus. Sebab telinga dia asyik berdesing 24 jam. Dia dah tak boleh nak dengar apa student. Jadi memang satu tekanan yang hebat lah untuk seorang cikgu. Dia nak mengajar tetapi berdesing kan. Jadi dia refer doktor. Bila dia dah refer doktor pakar di Teluk Intan. Jadi
kita mengesahkanlah penyakit yang abang saya call. Adik. Jadi saya pun hari itu terima kasih kepada bonda saya iaitu Puan Hajah Siti Rawan sebab dia pernah bercerita tentang Royal Ginkgo ni untuk telinga, untuk otak, untuk mata. Jadi saya post kat abang saya ni Royal Ginkgo. Saya post kat dia Royal Ginkgo ni dalam minggu pertama. Dalam minggu pertama dia memang amalkan 3 biji ni pagi, petang dan malam. Dia memang amalkan orang kata tanpa skip tak skip. Seminggu pertama tu dia call balik, dia cakap Dik dah rasa ada perubahan. Dah rasa macam yang pening, memusing tu dah kurang sikit. Dia kata dah kurang sikit. Jadi dia rasa macam seronok lah kan bila kita syorkan produk dan orang kata ada feedback yang positif. Memang dia rasa macam satu kelegaan lah bagi dia. Okay. Kemudian dia ada rawatan susulan dengan pihak hospital. Dia jumpa balik dengan pakar sebab dia memang ada tarikh untuk audioterapi. Masa jumpa dengan pakar pun buat audioterapi dan pakar cakap pada pendengaran dia, desingan tu ada orang kata positif. Maksudnya dia dah mula, desingan tu dah mula berkurang sikit. Jadi saya cakap kat dia, teruskan bang, makan Royal Ginkgo ni. Dia cakap okey, dia makan Royal Ginkgo ni sehingga sebulan lebih sebulan hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan dia mengamalkan Royal Ginkgo dalam sukatan yang sama, 3 biji itu. Dia amalkan Royal Ginkgo, kemudian repeat kali kedua untuk audioterapi dekat hospital. Orang kata satu nikmat bila telinga kita tengah berdesing tak dengar, tiba-tiba kita rasa makin pulih. Dia jumpa dengan doktor dan doktor cakap dia terima kasih sangatlah dengan CNI sebab dipertemukan dengan Royal Ginkgo. Dan sehingga sekarang memang dia mengamalkan Royal Ginkgo dan alhamdulillah memang dia dah tak berdesing lagi dah telinga dia sekarang ni. Dia dah boleh back to normal dah. Okey, yang tu yang perkongsian abang saya sendiri ya. Jadi saya nak sarankan kepada anda semua yang dalam Zoom malam ni, kalau siapa yang belum pernah cuba, dapatkan Royal Ginkgo ni. Kalau yang dah ada tapi tak pernah cubalah makan Royal Ginkgo ni. Memang dia merawat daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Bukan kata masalah telinga, mata, hidung, dia seluruh abdomen kita. Okey, jadi saya tak nak kongsi panjang-panjang. Okey, saya sayang anda semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkongsian yang sangat hebat daripada agensi manager kita, Puan Atirah binti Zulkifli. Beliau berkongsi dengan baik berkenaan dengan abang beliau sendiri yang mengalami permasalahan di bahagian telinga iaitu tinnitus. Baik, saya ingin jemput kembali Cik Mazlah berkenaan dengan ini. Tadi ada 3 perkongsian hebat daripada CBO yang kita. Tadi yang pertama daripada Ruby Agency Manager Puan Zahara berkenaan dengan lemah badan dan juga daya ingatan. Saya yakin tadi Cik Mazlah dah kongsikan kenapa mungkin saya teruskan Cik Mazlah. Terus sebab apa saya rasa memang perkongsian yang bagus. Tiga sahabat kita, saya nampak pada malam ni testimoni yang berbeza. Maksudnya ada kesan ini untuk permasalahan yang berbeza. Jadi itu yang kita nampak, perkongsian sebeginilah dapat membantu kita yakin lagi tentang produk. Terima kasih kepada Puan Zainab, Puan Surah, Puan Zahra dan juga Atirah. Okay, you are the best. Okay, baik. Terima kasih Cik Mazlah atas kata akhir tadi. Okay. Seterusnya, sebelum saya ke sesi seterusnya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada speaker jemputan kita pada malam hari ini, iaitu Senior Nutrition Consultant, iaitu Cik Mazlah Ibrahim, dan juga 3 rakan hebat CBO kita dari kesemuanya daripada hujung-hujung tanah air, daripada Johor, iaitu Ruby Agency Manager Puan Zahara, daripada Sabah Ruby Agency Manager Puan Sur, dan juga di utara tanah air iaitu Agency Manager Puan Atirah atas perkongsian. Saya harap ia dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey, sebelum
kita berakhir, saya ingin berkongsi kepada anda berita baik daripada CNI. Okey. Tapi boleh anda lihat di skrin anda. Saya ingin berkongsi kepada anda berapakah harga ginkgo ini. Okey, untuk harga jual ginkgo di Malaysia adalah RM94.15 dan di Brunei RM99.80. Tapi untuk anda sebagai CBO, okey, bersama CNI, anda mendapatkan harga istimewa iaitu RM72.45 dan anda boleh jimat di sini sudah hampir RM22 apabila anda bersama dengan CNI, dan juga di Brunei harganya RM76.80. Tapi untuk anda semua, ada berita baik ingin saya kongsikan kepada anda pada bulan ini. Okey, ada promosi yang hebat berkenaan dengan Royal Ginkgo, iaitu beli 4 Royal Ginkgo, anda boleh dapatkan percuma satu lagi Royal Ginkgo yang bernilai RM94.15. Jadi dah jimat banyak di situ, hampir RM100 dan harganya jatuh setiap kotaknya kepada RM57.90, lebih kurang RM58. Di situ anda dah boleh jimat banyak dah. Tadi harga membernya lebih kurang RM70. Di situ anda dah boleh jimat lebih banyak apabila membeli promosi ini. Okey, seterusnya promosi yang kedua berkenaan dengan Royal Ginkgo pada bulan ini, iaitu beli 2 Royal Ginkgo dengan harga RM169.90 dan anda boleh dapatkan kotak yang ketiga pada harga istimewa hanya RM25 dan setiap kotaknya jatuh kepada harga hampir RM65. Di sini anda sebagai CBO ataupun pengguna perlulah bijak dalam mengambil peluang. Saya pasti anda semua boleh dapatkan di center terdekat anda. Sudah tentu pada masa PKP ini anda boleh hubungi talian WhatsApp kita untuk membeli Royal Ginkgo ini ataupun layari cni.my untuk mendapatkannya. Dan sebelum kita berakhir pada perkongsian EBLC produk Royal Ginkgo ini, saya ingin mengambil masa anda sedikit untuk memberikan maklum balas kelas pada hari ini berkenaan dengan EBLC produk Ginkgo. Tentu pada hari ini saya harap anda semua boleh membantu kami untuk memberikan maklum balas anda berkenaan dengan kelas pada malam hari ini di ruangan komen. Apabila anda telah selesai memberikan maklum balas anda, boleh typekan dan di ruangan chat box. Saya lihat di sini. Okey, Cik Rizwan telah berkongsi kepada anda semua. Saya mohon jasa baik anda semua untuk memberikan maklum balas anda. Okey, sambil anda semua mengisi borang maklum balas kelas pada malam hari ini, boleh anda semua onkan video anda. Okey, sambil itu kita nak ambil gambar bersama. Pastikan on video anda. Okay, Rizwan boleh bantu saya pada malam hari ini? Okey, saya ambil gambar. Ada 5 page semuanya. Alright, so kita pergi pada page yang pertama. Okey, sekejap. Page yang pertama, sekejap. Alright. Okey, kita pergi kepada page yang kedua. Page yang kedua. Okey, kita pergi kepada page yang ketiga. Kekan anda, okey. Ada 5 page pada malam hari ini. Terima kasih kepada anda. Okey, page yang ketiga.
Laju sikit. Kerana tetap setia bersama kami. Terima kasih Okey, juga page kepada anda yang dah dan page isikan yang borang maklum balas. Page yang keempat, Cik Rizwan. okey. Okey, dan page yang terakhir. Page yang terakhir, kekal kesetujuan anda. Terima kasih kerana bersama kami sehingga sekarang. Okey, dah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada anda semua. Saya harap sambil-sambil kita di penghujung rancangan ini, saya ingin kongsikan kepada anda semua apa lagi yang di CNI kita akan sajikan untuk anda semua pada minggu ini, pada hari Khamis nanti jam 3 petang. Okey, kita ada satu FB Live. Apa kata pagar? Lepas vaksinasi, mungkinkah kita akan dijangkiti COVID? Okey, bersama dua orang insan yang sangat luar biasa di CNI ini, iaitu penasihat kesihatan dan kecantikan Mr. John Chu dan juga PIC Sabah dan juga penasihat kecantikan iaitu Cik Juraidah Katrina Salam untuk mengupas berkenaan dengan dua produk iaitu LEAF dan juga Ecstasy di FB Live CNI Malaysia. Saya harap kita semua boleh meriahkan FB Live ini. Jadi jangan lupa tandakan kalender anda pada hari Khamis ini jam 3 petang. Dan seterusnya pada hujung bulan ini, sebelum hujung bulan ini, pada 24 Julai ini pada pukul 3 petang, kita ada jelajah jual CNI melalui Zoom, jadi ruangan Zoom bersama tetamu jemputan kita sangat hebat dan juga luar biasa. Tetamu istimewa kita adalah Datuk Fazli Yaakob. Ditemani dengan Double Diamond Agency Manager Murad Basir, Diamond Agency Manager Khushairi Bujang dan juga Pearl Agency Manager Miss Sirin Saging. Jadi tetap bersama kami untuk mengetahui maklumat lanjut berkenaan dengan jelajah juara CNI kerana ada banyak hiburan, penganugerahan. Dan untuk anda semua jangan lupa ada cabutan suku tahunan istimewa dalam peraduan CNI 35 tahun bangga bersamamu dan juga ada juga cabutan bertuah untuk anda semua. Jadi nantikan informasinya terus bersama kami untuk mengetahuinya lebih lanjut nanti. Dan kita telah sampai di penghujung rancangan kita dan saya harap kita semua dapat manfaat daripada perkongsian speaker-speaker jemputan kita pada malam hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi Zaidi, di live. boleh tanya sebab ada dua orang kata dia tak dapat isi borang. Macam mana tu? Tak dapat isi borang balas. Okey, sekejap ya. Semua yang lain dah Kerana ramai juga yang yang lain sudah dapat dapat. Tapi ada. Mungkin boleh cuba lagi sekali link tersebut. Kalau okey, saya tekan lagi link balik semula. Mungkin untuk masuk balik untuk klik pada form tersebut lagi sekali. Right. Pada anda, kalau ada permasalahan boleh type di ruangan komen. Okay. So, alright. Mazhar dah kongsikan sekali lagi kepada anda yang belum dapat. Ramai juga yang tak dapat. Ramai juga yang tak dapat. Judith pun tak dapat. Hajah Siti tak dapat. Boleh tahu tak apa masalah? Email ke apa? Judith ke Hajah Siti Nodia boleh bagi tahu tak apa dia minta dekat situ? Bila klik apa yang keluar? Boleh type kan ataupun boleh unmute. Tak keluar. Oh, Azam pun tak keluar juga. Macam mana lah tu Saya open mic, boleh buka mic siapa yang nak bercakap. Dah tekan tapi tak keluar. Tak keluar. Ramai juga. Rosie pun kata tak keluar, Mr. Rosie. Okeylah. Nampaknya ada masalah teknikal dengan Google Form tersebut lah.
Terima kasih. Saya harap juga anda semua dapat manfaat ataupun ilmu perkongsian. Dan banyak juga testimoni yang dikongsikan di dalam chat room. Saya terima kasihlah, ramai juga yang berkongsi tadi. Terima kasih. Jadinya daripada sini saya harap anda semua dapat belajar ataupun dapatlah orang kata meminjam kekuatan orang yang ada testimoni ini. Bila anda berkongsi kepada orang, anda boleh juga bercerita orang testimoni yang telah dikongsikan tadi. Memang luar biasalah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita dah sampai di penghujung rancangan. Kepada anda yang tak dapat, kami memohon maaf atas mungkin ada masalah teknikal daripada kami. Tapi jangan risau, nanti boleh hubungi kami untuk bantu untuk isi borang tersebut. Dan sehingga kita berjumpa di kelas EBLC produk lainnya pada bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam semua. Bye. Kami keluarga besar CNA. Besar CNA berjalan pasti mengembangkan usaha, padukan tekad, satukan hati, meningkatkan taraf hidup bangsa. Semangat semu kami teladani, bergandeng tangan lebarkan cerah.